Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Terasa cuacanya sejuk sikit. Walaupun kita ni mungkin sudah tidak ada banjir lah gamuknya. Kau nampak panas 3-4 hari nak seminggu dah ni. Alhamdulillah. Dan minta maaf juga dulu pada minggu lepas memang nak ada. Tapi Allah, Masya Allah, terkejut lewat sikit. Tak ada 5.30 baru kejut, tak ada nak lari. Bak nak lari siapa tu 20 minit kot. Jadi subuh lah 5.50 lebih tu tak ada nak kejar. Cabut tayar takut. Jadi minta maaf banyak tu, janji dengan si kita nak lari. Tak ada lari. Gitulah kalau jauh sikit lah. Kalau dekat tu dah lagi. Ada tiga kejut lewat. Hari ni kejut awal lah. Alhamdulillah, kita tengok daripada pelajaran kita, dan kitab ini saya cadang juga nak beli melalui saudara kita ni, melalui kedai Shopee. Rupanya kedai Shopee ni ada belakang lah. Bukan nama Shopee. Bukan nama Shopee. Shopee ni ada belakang. Jadi kita belilah dulu, tengok dalam beberapa buah jawi dengan rumi. Sebab benda tu panjang lagi ni kita walaupun sampai bab 5 pun sebenarnya dia pun pengenalan baru yang kita baca dah hari tu kan, baru nak masuk ya baru. Daripada bab kelima, kewajipan seseorang muslim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata oleh pengarang Abdul Aziz ni, dari ini yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Kelantan, iaitu kewajipan seorang muslim. Kita nak tengok mana kewajipan kita. Kewajipan kita sebagai seorang muslim, antara dia sebut dalam tajuk-tajuk kita ni, cari ilmu, menuntut ilmu, yakin dengan ilmu. Kemudian kewajipan kita lagi kena tahu Islam, iman, amal. Kewajipan kita dah tu. Maknanya kalau kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim, bila kata nama dah kewajipan, berdosa. Sebab faridah, fardu atas kita. Utlubul ilma faridatun. Menuntut ilmu itu adalah fardu, wajib. Di atas ala kulli muslim, atas setiap kita orang Islam ni kena wajib. Wajib kena menuntut ilmu. Kalau tak cari ilmu, berdosa. Dan pecahan ilmu tu adalah ilmu fardu ain, tu wajib. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Kifayah lagi-lagilah orang tak cara mana. Sembahyang jenazah orang tak cara. Orang tak cara kau sembahyang jenazah ni. Sebab tu gantung ke tu email lama dah, puluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun tuan-tuan, masyarakat kita ni bergantung kepada AJK masjid, bergantung kepada ahli jemaah masjid. Orang mati ni lagi. Mana lagi tak ada. Nak panggil hak atas motor, nak panggil hak atas wakah tak pergi. Tak sembahyang demo ni. Gapo sembahyang jenazah tak tahu. Tak kenal pun. Tak pernah sembahyang jenazah. Sebab dia sedap. Kalau aku mati lagi pun tak akan tu iman nak elok. Nak belak aku, nak biarkan aku duduk dengan busuk aku tu. Mesti ada orang cara.
Orang mandi, orang kapal, orang atas kubur tak ada. Tak pernah berlaku orang elok tinggal situ. Mati baru duduk baru situ. Sepuluh lembu mampu ya. Tinggal habis dengan gitu. Orang ni lari sikit, burung lari sikit, mata habis tak ada. Nah, orang ni dah. Nah, uduh lagu mana? Nah, tak comel lagu mana dia, jahat secara mana dia pun tak ada kita elok. Duk biar gitu. Sebab 4 perkara tu wajib atas kita. Wajib atas orang hidup ni. Kena mandi dia, no kapan dia, semayang atas dia, tanam atas dia, 4 perkara tu wajib. Biarpun dalam kitab disebut orang tak semayang ni, dahsyatnya Allah Ta'ala sebut orang tak semayang ni, bangkai dia ni. Dalam kitab kita ni dia panggil bangkai. Tak sesuhu tuan-tuan. Tubuh kita comel ni pun tak sesuhu. Dalam kitab fiqh dia panggil bangkai. Supaya lembu pun kita ni lebih kurang. Lebih kurang. Dia panggil bangkai. Kira bangkai ni lembu ustaz. Lembu lah, mengapa lah, kambing, bangkai dia panggil. Bangkai itu pula kalau binatang ternakan kita ia mati tanpa sembelih. Itu namanya bangkai sebab tak boleh makan. Itu nama bangkai. Kalau lembu tu nak dimakan sembelih, maka tidak namanya bangkai. Maka bangkai ini dia mati tanpa disembelih, ataupun bangkai juga namanya mati dengan sebab sembelihan majusi dan sebagainya. Orang bukan Islam sembelih. Comel pun dia sembelih supaya kita. Comel molek dia baca bismillah. Dia putus 2 horak tu. Halkum dengan saluran nyawa, saluran makanan. Tapi akidahnya tak ada. Bangkai. Jangan lebih makan. Cina aku comel, aku melih supaya memelih. Aku baca bismillah kok. Cina kata tak. Aku baca bismillah juga. Tak jadi. Namanya bangkai. Maka kita ni tuan-tuan dalam kitab fiqh juga dinamakan bangkai. Minta maaf lah. Pagi hari beri buah pedas sikit. Apa ustaz ni pagi-pagi bangkai dah ni. Macam benda mampu kita ni. Maka dalam kitab fiqh dia sebut bangkai anak Adam suci. Bangkai anak Adam suci. Biarlah kita mati lagu mana pun. Mati terletak, mati kena langgar, mati acur lebur pun, mati mana pun, suci. Mana kita jumpa mana pun, seminggu pun, kita mana bangkai itu suci. Maksud suci ni bukan boleh makan. Suci ni. Mana kalau kita jamuh orang mati ni, tak payahlah kita nak basuh. Kecuali darah. Darah daripada mayat. Kecuali najis daripada mayat. Itu barulah najis. Kalau tubuh dia tu saja suci. Kita angkat dia, kita apa ke, tak masalah. Jangan terkena najis yang lain. Kalau darah dia tu najis lah. Orang kemalangan tak najis, darah tu lain. Habis kena baju kita, kena pusing kita. Maka kewajipan kita adalah menuntut ilmu. Antaranya yang disebut. Maka setiap orang Islam laki-laki, perempuan, tak kira tadi, muslimin wa muslimat. Fardu tu atas semua orang Islam laki-laki, orang Islam perempuan. Tak kira. Dia kata tak, tapi lebih kuat kita ni. Mari ngaji ni sebenarnya orang lelaki lah kuatnya. Sebab kita orang lelaki ni mari masjid tak mau. Dan di masjid lah sumbernya ilmu. Di masjid lah pusat ilmu. Di lain itu payah. Di universiti ada, bukan tak ada. Pondok tu ada. Tapi masjid ni lah tempat yang kita kena tumpu. Sebab Nabi kata, masjid ni adalah segala-galanya. Pada zaman Rasulullah pun, masjid ni segala pusat. Pentadbiran, pusat pengembangan ilmu, pusat pengembangan pertaniannya, pertahanannya, semua segala-galanya pada zaman Nabi. Pada zaman Rasulullah, pada zaman Khalifah. Tetapi bila mana masa dah lama berlalu, masjid ni dikembangkan. Perkara-perkara tadi pun, kehidupan kita tadi pun dah dipecah dalam jabatan-jabatan. Maka timbullah nama hari ni jabatan kerajaan ke apa tu. Betul, waktu semua sujud belakang mula.
Hak di jabatan tu semua duduk di masjid. Tumpuan dia. Sebab para sahabat masa tu dia tumpu pada Rasulullah. Berjumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mencari ilmu. Maka tuan-tuan hari ni kita orang laki-laki ni kena hadir masjid. Bukan hanya kita hadir berjemaah. As-salatul rajulu fi jama'atin tazidu Nabi kata sembahyang seorang laki-laki di masjid ni secara berjemaah, ganjarannya bertambah tinggi, besar. Lagu mana? Daripada salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqih. Sab'ata wa ishrin. Satu banyak riwayat lagi, ada riwayat lain mengatakan sembahyang jemaah ni khamsan wa ishrin, 25 darjah. Ada hadis 27, ada hadis 25. Boleh pakai belaka. Kita pakai hak yang 27 tak apa. Banyak pakai hak tu sebab banyaklah. Sebab banyak. Hak yang riwayat 25 khamsan wa ishrin pun ada daripada Ibnu Majah dan sebagainya. Jadi Nabi kata sembahyang seorang laki-laki berjemaah di masjid ganjarannya tinggi daripada sembahyang seorang diri di rumah. Wa salatihi fi baiti. Betul lah orang sembahyang rumah ni memang kecil. Sikit. Sebab apa Nabi sebut fi baitihi fi suqihi. Suq, pasar. Tak serupa Nabi kata sembahyang rumah, sembahyang pasar. Dua benda ni tuan-tuan. Tak rumah dengan pasar ni. Tak. Dekat-dekat lebih kurang kita ni. Rumah pun sibuk dengan makan, pergi pasar pun sibuk makan ni kok. Dengan sayur, dengan udang, dengan ketan, dengan ikan, dengan apa dah. Kita pun hari-hari tak ada lah. Tak. Celik mata abang pergi pasar, balik pergi pasar, pergi mari, pulang balik ke pasar. Mana lagi pasar? Gedung-gedung. Tak. Pusat-pusat beli bela. Pasar juga namanya. Maka bila kita ada rumah tuan-tuan nak sembahyang jemaah payah. Sembahyang rumah ni. Kalau duduk seorang, rumah payah. Nah, kalau ada ahli keluarga pun payah nak jemaah. Sebab tu Nabi suruh bagi masjid. Yang kedua di pasar, payah juga nak jemaah. Sibuk belaka. Sibuk dengan jualan, sibuk dengan shopping, sibuk dengan segala-galanya dalam shopping. Maka kita nak sembahyang jemaah payah Nabi kata. Sembahyang pun sembahyang seorang banyak. Nah, duduk dalam mall pun besar-besar mall ribu kadang-kadang tu. Surah ada sebesar ni pun itulah adalah 100 orang kau sembahyang. Pun bukan semua awal belaka sembahyang. Sibuk dengan shopping, dah asal 4.30, benar setengah baru sembahyang. Shopping dulu dia kata penting. Biar penuh troli dulu. Habis-habis puas beli baru pergi sembahyang. Tak pergi ni dia pergi tunggu surah, tunggu waktu dulu nak jemaah ni kan. Siapa masuk waktu pakai maya jemaah aku ramai-ramai ada tak ramai. Daripada 1,000 orang tak, daripada 900 orang dalam bangunan 3-4 tingkat adalah 40 orang. Alhamdulillah dah kan ada jemaah dah. Baik. Wajib ni dia kata bila sudah sampai hak taklif hukum syarak. Wajib tu. Mana taklif dia panggil hak taklif. Sampai masa hak taklif, hak yang diberi masa, diberi tempoh dia tu, hak permulaan umur dia panggil seorang yang mukallaf. Ditaklif hukum syarak. Taklif ni dia panggil diberi tanggungjawab. Itu taklif. Mukallaf ni orang bertanggungjawab. Nama mukallaf ni orang bertanggungjawab. Dah kalau orang tak bertanggungjawab, tak mukallaf. Tak kira dia umur berapa pun. Ya, dia umur 60 dah tapi tak ada tanggungjawab. Tak memang tak mukallaf. Tapi orang ni kalau umur 60 ni tuan-tuan, kalau kita kata mu ni tak mukallaf lagi. Kalau kata tak memayit, marah lagi dia. Tu dahsyat lagi. Mu ni memang tak memayit ni. Bahasa kita kampung tak memayit ni. Tak memayyiz. Tak memayit ni lebih dahsyat lagi. Tak reti beza cemar dengan suci. Betul lah tu. Kita kata ke dia mu ni tak memayit, tak boleh nak beza cemar dengan suci.
Mana bersuci, mana hadas, mana kotor, mana tak kotor. Bab apa? Bab tak ngaji, bab fiqh. Betul tak mumayyiz mu ni? Marahlah dia. Aku basuh begok lama dah pandai basuh begok dah. Bukan bab basuh begok saja. Haid nifas, istihadah, bab kita ni nak masuk sembahyang. Dah. Payah tuan tu kan. Masuk bab fiqh. Bab mana? Bab haid, al-haid. Dah. Babul haid wan nifasi wal istihadah. Susah lalu. Dia kata ni khijau retina, bukan khijau kita ustaz. Bab haid, bab nifas ni khijau retina. Dah mu nikah dengan siapa? Ni nikah orang jantan ke? Nikah orang retina, dah retina tu siapa? Bini kita kan orang retina, orang perempuan. Dia buat mudah ya. Bukan tanggungjawab dia. Ngaji bab tu bukan tanggungjawab dia. Pak mu ada anak tak? Anakmu apa berapa orang? Ada 4 orang. Dah tanggungjawab siapa? Tanggungjawab ustaz ke? Nak mari rumah kita ajar bab haid, bab nifas? Dak tanggungjawab kita. Bila anak dewasa, bila anak besar, mari darah, keluar darah Allah. Dah tak kena suci, tak kena tepuh haid, tepuh nifas kak. Beranak ke apa? Mak darah ke apa? Anak puan ni dia jembur ke mak dulu. Dia tak jembur ke ayah. Ke abah tu malu nak royak. Dene tubik dah. Tubik darah ke faraj dia. Tak kena pergi jumpa ayah. Malu ayah ni pitih-pitih boleh. Ayah pula sinar mata jeling semua. Nak tanya lagu mana? Mak pula tak reti pula. Tak ngaji juga bab haid ni. Umur 50 dah, 45 dah. Pun haid tak kenal juga lagi. Dah lama ni dia basuh mana? Pakai basuh-basuh gitu. Masya Allah. Berdosa tuan-tuan. Berdosa. 45 tahun tak kena haid. 45 tahun tak kena nifas. Tak kena nifas. Darah yang apa? Yang keluar mengiringi beranak. Yang darah yang kita keluar tu masa kita dah. Tanpa darah wiladah. Tak kena tuan-tuan. Berapa hari pulak mari. Itu darah bersalin dah. Tak kenal juga bersalin lah kat 10 orang dah. Tak kenal juga. Nifas lagu mana. Dah beranak berapa orang dah? 10 dah. Allah, Masya Allah. Dah mandi ke mana? Tak, basuh-basuh gitu. Kering tak ada gapo. Tak mandi Ustaz. Basuh mandi gapo dia. Kita tak setubuh pun. Tubuh mula masa belum boleh anak pula. Masya Allah, dia faham lagu tu pula. Dahsyat berdosa tuan-tuan. Berdosa besar. Tanya mak tak reti juga, tanya ayah. Tanya ayah. Ayah supaya tolong juga, muka tak mari sejik. Ayah supaya tolong juga, muka tak guna belajar bahik ni pak. Aku tak reti juga. Tanya ustaz dulu. Ustaz bukan sini ada jumpa. Mari sekali seminggu. Bukan boleh sini nak jumpa ustaz pun apa. Ustaz pun kata, tanya aku tangguh dulu lah. Jawab mula. Kawan tu kering dah. Mari darah ni haid ni seminggu habis dah haid. Nak bayar. Darah haid mari kering dah, darah ni pas habis. Lama dah. Wiladah pun lama dah. Masa lama dah Allah nak sembahyang lagu mana, puasa lagu mana. Bukan hanya setakat hak darah tak selesai kita berdosa, hak tanggungjawab sembahyang puasa pula tu kita tak dapat buat. Tak tunaikan pada masa tu sedangkan kita ni dah habis iddah dia. Sudah habis iddah dia. Kita ni kena melaksanakan amal dah. Ibadat dah. Dah tak tahu? Berdosa, tanggung pula situ. Allah. Pada mana tuan? Kalau tidak dikata wajib, nak fardu, maka utamanya atas kita ni orang lelaki kena kenal. Kalau tak tahu tu dia kecek dia orang lain ada. Kecek boleh berdosa kita tu kita nak tanggung ni. Terutama sekali dia kata mempelajari perkara yang menjadi fardu ain. Ada setengah tu panggil fardu ain. Fardu ain bolehlah fardu ain pun sebab dia aja ain ya nun dah ain lah. Fardu ain. Terutama sekali dia kata hak yang paling utama dulu hak atas orang mukallaf tuan-tuan dan puan-puan kita belajar fardu ain. Fardu ain ni hak yang utama dulu sebab wajib atas kita.
Atas orang lain masing-masing berlaku. Tanggung atas diri pada berlaku. Fardu ain ni dia panggil ni sebuah atas pala kita sendiri. Mu tak sembahyang mu dosa. Mu tak puasa mu berdosa. Mu tak tahu bahik nipah mu berdosa. Anak kita asal dia baru nak kenal, dia tak belajar juga dah. Kita pun tak ajar juga. Dia besar tua, sampai dia kahwin, sampai dia berumah tangga. Umur pula meningkat 20, 30. Pun sampai lepas dia tu tak belajar juga, belajar juga. Dah kemok ayah nak tangguh sama. Biar pun awal ni ayah ni berdosa dah. Tak diberinya masa dia belajar, tak diberinya kenal tentang perkara-perkara tadi. Dan seperti ilmu mana? Fardu ain ni yang paling utama sekali tauhid. Ya, akidah fardu ain. Tuan-tuan, ni kitab kita ni lah. Terutama sekali yang paling-paling nombor satu, afdalnya dan diberi keutamaan kita belajar ilmu fardu ain, itu ilmu aqaid. Aqaidil iman. Ini berdosa tuan-tuan. Orang tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, berdosa. Nah, syahadah dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah dah. Supaya orang mu'allah. Kita ni pun tuan-tuan ramai lagi lebih pada mu'allah tak erti. Ya. Mu'allah tak erti dah. Kita ni ada lagi tak erti. Lebih dia pula, lebih mu'allah pula dengan kita. Dah muka tak belajar. Mu'allah ni dia belajar. Ada juga yang tak belajar. Dah. Pandai dah dia. Hebat dah dia. Nah, Abid Liu tu. Dr. Ridwan Farid Rawi tu. Nak contohnya tu. Apa wong-wong lagi tu? Nah, banyak wong-wong tu bunyi Cina lagu tu. Macam-macam nama dia dah. Allahu akbar tuan-tuan. Hebat-hebatlah orang ni dah. Sebab apa? Sebab dia belajar itulah kaedahnya. Itulah contohnya. Dah. Ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fiqh. Tauhid ni asas dia akidahnya tunjang. Tunjang tuan-tuan pokok ni. Satu pokok tu dia ada tunjang. Nak kukuhnya pokok, kuatnya pokok tu tunjang. Fiqh tu dia nak keluar cabang. Mana sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, tubik aku ekonomi, muamalat, jual beli, nikah, kahwin, tubik cabang-cabang. Dahan-dahan pula. Fiqh. Kena tahu belaka fiqh. Mana-mana yang berkait dengan ibadat kita harian. Khususnya harian. Puasa harian. Harian dalam bulan Ramadan lah. Solat hari-hari 365 hari setahun. Tak pernah ada satu masa kita ni rehat, cuti, sembahyang tak ada. Sepanjang-panjang hayat kita sembahyang. Masya-Allah tuan-tuan. Tak ada masa sembahyang ni kita boleh rehat. Puasa yang ada tepuh dah. Sebulan dalam setahun. Apalagi tentang kita belajar tasawuf. Ni rangkaian dia. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tasawuf kita panggil. Ni dah. Tauhid tunjang dia. Fiqh tu jalan. Cabang tadi jalan lah. Kita nak buat sembahyang, kita nak laksanakan sembahyang, kena tahu cara sembahyang. Kaifiat sembahyang. Tasawuf dia membicarakan soal dalaman. Bab hati, bab niat, bab ikhlas, bab jujur. Tu tasawuf. Ikhlaslah khususnya berkait dengan ibadat. Mana tasawuf? Bukan fiqh. Orang tak cara ke hati. Qalbu dia. Dahsyat tak kenal. Buat tapi tak tahu mana cara kita nak melaksanakan ibadat tu dengan ikhlas. Ustaz hamba tak lagi sejik bahasa sepotong ikhlas je. Lepas kita mari. Bahasa sepotong ikhlas je lagi. Dah tunggu ikhlas bila? Tunggulah dia, tunggu sampai tak ikhlas lagi tu nak gitu. Bahasa pun nak suruh bagi sejik kat Allah supaya akulah orang hebat, akulah orang mari subuh. Akulah orang mari jemaah sama. Tak lagi, tak ada. Patah kelip. Sampai bila tuan? Sampai bila? Buat dulu lah. Mari dulu. Betul ni amal ni buat dulu. Sembahyang dulu. Memang dia akan mari. Aku hujan pun. Aku mari. Tak buat cerita pun. Hujan ada main buku lagi lah kali mu. Aku tu sama subuh.
Dia mari nak nyuruh dah. Dia mari nak bagi bahasa takabur, riuk. Nah. Ada tuan-tuan. Kita latih. Kita mari sejak ni dia ada ilmu. Di masjid ni kita ada majlis ilmu. Kita duk topak sama, duk cara sama, hak ibadat, hak apa. Rupa punya aku sembahyang ni, kebelakangan ni ada salah. Aku beki. Baru je mari ikhlas. Aku mari sembahyang ni, masjid ni aku redah kegelapan malam, kesukaran malam, kesukaran waktu pagi, rupanya ni kerja aku, tanggungjawab aku. Mana? Tak ada dah nak suruh orang. Tuan-tuan dah. Kita mari ni kerana kita ni nak mati. Kita mari ni kerana kita nak jumpa dengan Allah. Bukan nak jumpa dengan iman. Nak jumpa dengan Allah. Ni kan rumah Allah. Masjid ni rumah Allah. Bukan rumah kita. Rumah kita Allah ada. Sedar tidak Allah. Nak Astaghfirullahalazim. Allah ada. Tapi ni rumah dia. Marilah rumah dia. Nah, mari rumah dia. Al-masjid baitul likulli taqiyyin. Masjid ni rumah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari masjid. Nah. Kita takut kita tak mari masjid, takut payah nak ikhlas. Tak sedekah pun takut tak ikhlas. Sedekah dulu, bubuh dulu. Dah. Lalu kopi tuan. Aku tak ikhlas bubuh ni. Tungguilah bubuh dulu. Masuk tabung khairat, masuk tabung remah, masuklah sumbangan mana-mana, masjid, surau, pondok, gapo. Dah. Kita infakkan harta kita dulu, infak, latih. Akhir-akhirnya cara kita infak tu dengan automatik dia mari ikhlas tuan-tuan. Tak ada dah kita nak beri tu kerana orang, kerana nak suruh orang. Orang tak kelih pun kita beri, orang kelih pun kita beri. Tuan-tuan. Tu kaedah ikhlas. Orang tak ada pun kita bubuh dalam kopi, dalam peti masjid. Orang ada pun kita bubuh. Ni teka orang ada kita tak bubuh. Tak. Betul teka orang tak ada kita tak bubuh. Teka orang ada kita bubuh. Duk lewat dengan orang. Tak. Jadi kita buat orang ramai pun kita bubuh, orang tak ramai pun kita bubuh. Tak ada orang kelih. Naik sejak orang tak ada orang. Buh, lipat. Offside lagi. Kau orang tak nampak. Ya. Kita lipat ke 50, mana orang tahu? Ya. Buh lah tabung. Allah akbar tuan-tuan dah. Ni duk main depan orang ramai 50 ni 50 ni. 50 ni. Nah. Tak payah tuan-tuan dah. Nah, itulah latihan dia. Barulah kita kena arti ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintah kepada hamba aku ni melaksanakan ibadat ni melainkan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan kerana Allah, mengikhlaskan kerja amal kita kerana agama. Lahuddin, bukan kerana orang, bukan kerana untuk iman. Tuan-tuan dah. Sebab kita nak mati, lepas tu kita nak cari betul amal yang betul-betul kita nak jumpa dengan Allah ni dengan bersih. Ada ayat Allah Ta'ala sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam kitab Syifaul Qulub, penawar bagi hati, Syekh Qadir Amandili, dia sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mempunyai ruh-ruh, yang mempunyai jiwa yang tenteram, an-nafsul mutmainnah. Allah Ta'ala seru ni tuan-tuan. Saat kita nak mati ni, Allah Ta'ala seru kepada ruh tu. An-nafsul mutmainnah ni ruh kita ni tuan-tuan. Ni saat semasa kita nak mati, diseru Allah Ta'ala sebut, wahai ruh-ruh yang sentiasa. Ruh kita ni tuan-tuan, yang bila mana bercerai daripada jasad. Wahai ruh-ruh yang sentiasa, kembalilah kamu kepada Allah. Nah, balik pada Allah. Seru ni ketika kita nak mati tuan-tuan. Ni kita nak ruh kita ni bercerai pada tubuh dalam keadaan sentiasa lagu mana? Dalam keadaan kita siap dengan solat, siap dengan puasa, siap dengan sedekah, siap dengan jemaah, siap segala-gala dengan amal soleh, amal-amal yang soleh dipanggil ruh yang sentiasa.
masuk kubur sampai hari akhirat. Nah, maka Allah Ta'ala seru pula. Ya. Fadkhulu fi ibadi. Allah Ta'ala, wahai ruh-ruh yang sentosa dulu. Dah. Ruh kita yang telah bercerai dengan jasad ni, fadkhulu fi ibadi. Mugi cari Tuhan. Ayat ni Allah Ta'ala seru ruh ni, mugi cari tubuh Tuhan. Fadkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Ruh tu pergi cari kita, masuk mula dalam tubuh kita, tuan-tuan. Masuk mula dalam tubuh kita, kita hidup balik, dan Allah Ta'ala kata, ruh ni bawalah Tuhan kamu ni masuk ke syurga. Masuk syurga. Dah kalau kita ni ruh ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala kita hantar kita muka bumi lah ni, mu duduk sementara. Duduk sini. Masing-masing ada ruh. Aku beri jasad, aku beri ruh. Boleh bergerak, boleh berjalan, boleh menegur, boleh meropak, boleh apa segala-galanya. Tapi ingat, siapa masa ruh ni aku tarik. Ni, ruh ni aku cabut, aku tarik. Berpisah daripada jasad, jasad akan buruk, jasad akan hancur, jasad akan dimakan bumi, tak ditelan bumi habis. Jadi ulat, jadi tanah, kembali kepada asal. Tak rasa takut. Tubuh kita ni dia buruk situ. Tanah dalam tanah tu repuk situ. Seru balik hari akhirat kepada ruh tadi, ruh tu pergi pada body baru. Ada body lain, tuan-tuan. Yakin kita dengan hari kembali, hari kebangkitan. Wajib kena yakin. Sebab akidah, tauhid. Kita ada kehidupan yang kedua. Orang tak percaya dengan kehidupan kedua, kehidupan kita selepas pada mati, tak sah iman. Na'udzubillah. Kafir. Wajib kita dibangkit semula dengan tubuh yang baru. Ruh ni lah Allah Ta'ala seru, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk mula dalam tubuh. Masya-Allah, tuan-tuan. Dia cari, kita bimbang, ruh ni pergi cari Tuhan tak ada. Nah. Tak boleh nak balik. Ruh ni lah, body ni lah kita menghadap Allah Ta'ala, berjumpa balik dengan Tuhan kita. Ni Allah Ta'ala Tuhan. Tuhan kita ni, body kita, ruh kita ni. Kita takut dia balik hari akhirat, tak boleh nak jumpa dengan Allah, tak boleh nak jumpa dengan Tuhan. Tuhan alam, Tuhan akhirat. Tuan-tuan, tak jumpa ni. Allah Ta'ala hantar-hantar ni, dia tak nak balik, tak jumpa jalan, pas sudah. Mana dia duduk? Dalam neraka ni lah. Balik tempat neraka. Sama ada dia balik neraka dengan kekal, na'udzubillah, kerana tak beriman kepada Allah. Hari ni Allah Ta'ala hantar dah. Tak si nak beriman kepada Allah. Semua Allah Ta'ala hantar. Ya. Di atas muka bumi, tuan-tuan. Ni dia panggil wajib ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Wajib. Kita kadang tauhid tak ngaji dah. Orang lah ni tak sedap ngaji tauhid. Nak pilih sedap-sedap. Tengok, kita tadi nak pilih. Tengok hak kepentingan dulu. Tauhid kepentingannya besar dalam akidah, bekal nak mati. Tak, menyelamatkan kita daripada kekufuran, menyelamatkan kita daripada azab neraka hari akhirat pada mahsyar. Akidah. Tak ada akidah seksa, tuan-tuan. Biarpun ada akidahnya sebesar zarah pun, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Biarpun dia ni ada sebesar zarah pun, tapi dia kena bakar. Lemahnya akidah kalau tu bakar dulu. Lemah akidah dia bawa kepada fiqh. Jadi tak teruk nak beramal. Tauhid lemah, fiqh pun lemah. Bila tauhid lemah, fiqh lemah. Nak beramal mana? Tak ada akidah. Tak benar-benar yakin. Allah mati ni mana? Supaya tu lebih kurang mati. Mati dah. Dia kata mati dah. Fikir apa lagi? Budak-budak kecil dah. Mati dah. Dah mu tak mayat. Jadi tak boleh nak gambarkan, tuan-tuan. Lagu mana dia fikir. Ni dah. Dan lain-lain lagi. Tauhid, fiqh, tasawuf dan lain-lain lagi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala 7:10 dah. Ayat 43,
Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kamu bertanya ataupun belajar kepada mereka, kepada orang-orang yang tahu dan yang pandai jika kamu tidak mengetahui. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah lah. Kalau buku tu kita ada, ni supaya ni, supaya adik kita ni buku kita. Ni ada contoh. Order lah tu. Nah, kita wayak ke Shopee yang atas. InsyaAllah kita akan ada buku, tengoklah apa akak boleh kelih. Pitih tu jangan kira lagi, jangan fikir lagi pitih tu. Beli lah dulu. Beli kat internet kan. Shopee ni kedai internet. Kedai internet. Mak ngayuh tak ada. Semua ada. Nak beli ke apa? Ambo beli lembek kat internet pun ni, beli lembek. Lagi kedai. Anu atas mari lori. Contoh lah nak royak tu. Baru rupa mari. Lembek ngata bahu. Beli bakar kau ni. Tek kat telefon dekat. Siapa tu? Peko nyanyi budak tu. Dua kan. GNT atas. Nah. Beli apa lagi? Beli cok nak beli apa ada belakang internet. Dahsyat lah ni. Mau ngayuh apa kita tu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min al-hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min al-barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh.